Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya Badi Husaini bin Madhu Hisham di 201910879111. Pada malam ini saya ingin membincangkan mengenai intro ataupun sinopsis berkaitan kursus pengurusan pembelajaran KPS 3014. Terlebih dahulu saya akan menerangkan sedikit mengenai definisi pembelajaran dan pengurusan. Menurut Haji Samsudin bin Matno, pengurusan bermaksud satu proses untuk mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai organisasi atau kumpulan. Kerak kerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah serta mengawal. Bagi pembelajaran pula, terdapat beberapa definisi tentang pembelajaran. Mengikut tokoh psikologi Robert M. Jane, menurut Morgan and Keane dalam tajuk bukunya Introduction to Psychology 1975, pembelajaran ditakrifkan sebagai sebarang perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman yang diperolehi oleh seseorang atau akibat latihan yang dijalaninya. Menurut Richard L. Dutt pula, pengurusan adalah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Berbalik kepada pengurusan pembelajaran merupakan bidang pengurusan yang paling utama dalam arena pendidikan. Khususnya di Malaysia, bidang ini memberi impak yang besar bagi sesebuah institusi pendidikan dalam melaksanakan tanggungjawab organisasi sekolah untuk mencapai prestasi cemerlang dalam aspek khususnya akademik seseorang pelajar dan akademik pelajar di sebuah institusi pendidikan. Pengurusan pembelajaran adalah proses merancang pengajaran dan pembelajaran agar mencapai matlamat, menentukan atau memberi garis panduan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang guru, menentukan mata pelajaran yang diajar guru mengikut kepakaran masing-masing, memimpin dan memberi inspirasi kepada guru dan mengawal kumpulan pelajar dalam aktiviti serta memantau pelaksanaan agar ianya berjalan sebagaimana yang telah dirancang. Kursus KPS 3014 pengurusan pembelajaran merupakan kursus yang membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi, kepemimpinan, tingkah laku, sumber, teknologi, budaya dan keupayaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka berfungsi secara berkesan dalam semua situasi pembelajaran. Di sini saya akan menyambung literature daripada sahabat saya, saudara Fikri. Okey, literature review ni, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua. Berdasarkan tesis dan jurnal daripada pembacaan saya yang berkaitan dengan tajuk kajian kami iaitu pengurusan murid pelbagai upaya, dapat saya kongsikan serba sedikit mengenai dapatan yang diperolehi daripada pembacaan saya selama beberapa hari untuk mendapatkan maklumat yang sahih mengenai murid-murid yang berkeperluan khas dan sebagainya yang berkait rapat dengan tajuk kami. Secara umumnya, mengurus murid-murid yang pelbagai upaya ni sangat mencabar bagi pihak sekolah, khususnya tidak kira takbir sekolah maupun guru-guru pendidikan khas. Kesabaran dan tindakan yang diambil mestilah secara berhemah,
agar semua pelajar tidak merasakan diri mereka dipinggirkan. Seterusnya, berdasarkan pembacaan saya dalam tesis milik Rohiza binti Abdul Wahab bertajuk Gaya Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar Kurang Upaya, Tumpuan dan Hyperaktif ataupun singkatannya ADHD. Peranan seorang guru tidak hanya menyampaikan pengajaran semata-mata tetapi bertanggungjawab memastikan sesi pengajaran tersebut memberi makna dan berkesan kepada pelajar-pelajar. Para guru perlu memahami pelbagai kecenderungan setiap pelajar semasa belajar. Para guru juga perlu menyediakan suasana pembelajaran yang selari dengan kehendak sesuatu gaya pembelajaran seseorang pelajar itu. Jadi, bagi memastikan kehendak gaya pembelajaran perlu dipenuhi, guru perlu bertindak mempelbagaikan gaya pengajaran. Impak daripada kepekaan guru tersebut, pelajar-pelajar dapat mengatasi kelemahan dan masalah pembelajaran mereka. Pendidikan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar ADHD ini dalam program bermasalah pembelajaran di sekolah menengah amat penting dilaksanakan. Selain itu, gaya pembelajaran adalah penting untuk dikaji kerana gaya pembelajaran dimiliki oleh pelajar ataupun secara individu. Setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, dapatan kajian ini adalah penting dalam pendidikan formal sehari-hari pelajar ADHD dalam usaha mengoptimalkan keupayaan mereka demi menzahirkan kebolehan diri dan keterampilan mereka dalam kehidupan yang lebih bermakna. Seterusnya, terdapat beberapa elemen yang dapat membantu para guru mendidik pelajar ADHD khususnya dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut Dunn 1993, elemen-elemen tersebut ialah unsur persekitaran merangkumi elemen bunyi, cahaya, suhu dan rangka bentuk. Selain itu, unsur emosional merangkumi elemen motivasi, ketekalan, tanggungjawab dan penstrukturan serta fleksibel. Unsur sosiologi pula merangkumi diri sendiri, pasangan, rakan sebaya, pasukan, dewasa ataupun pelbagai. Dan akhir sekali, unsur psikologi merangkumi elemen analitik, global, impulsif, reflektif dan dominan otak kanan dan otak kiri. Sebagai konklusinya, seorang bakal guru haruslah sentiasa mempersiapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan yang luas berkaitan dengan ilmu pendidikan serta ilmu pengurusan agar segala permasalahan mereka yang akan timbul semasa bergelar guru nanti dapat ditangani secara berhemah dan baik. Manakala, sebagai ibu bapa pula, mereka perlu cakna dan sentiasa mengambil sikap ambil tahu atau peduli tentang tingkah laku anak mereka dari peringkat kecil sehingga dewasa agar permasalahan yang melibatkan kognitif, fizikal maupun mental dapat dikesan dan seterusnya dirujuk kepada pakar-pakar, kanak-kanak dan pihak sewajarnya. Sekian, terima kasih.